majlis penjemput bentang ketiga kita, iaitu Encik Abdul Latif bin Poli, untuk memberikan pandangan tentang tajuk yang dikupas pada petang yang mulia ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum kepada semua. Jadi kita telah mendengar daripada Encik Mohaimin tadi tentang integrasi drama dalam persembahan pentas kertas, dan juga Encik Azrian berkaitan dengan integrasi seni visual di dalam persembahan pentas kertas. Jadi seterusnya saya akan menjelaskan tentang integrasi muzik dalam persembahan pentas kertas, dan di samping saya menerang, saya akan menggunakan beberapa demonstrasi bagaimana muzik ini membantu meningkatkan pembelajaran pelajar di sekolah bila menggunakan muzik dalam persembahan pentas kertas. Okey, kita lihat integrasi muzik itu. Dia ada dalam ilmu muzik ini, dia ada dua. Dia ada dua perkara yang penting sekali, ialah yang pertama ialah pengetahuan. Pengetahuan teori dalam dan unsur muzik di dalam muzik itu, bila kita menggunakan, bila kita nak menguasai persembahan pentas kertas. Dan elemen muzik ini penting. Yang pertama tadi ialah pengetahuan, dan yang kedua dia kemahiran. Jadi kita sebagai guru, bila kita mempersembahkan persembahan pentas kertas melalui integrasi muzik, kena faham dari segi teori secara asasnya, dan kemudian dari segi kemahirannya. Kalau kemahirannya, kita boleh menerapkan kemahiran nyanyian dan permainan alat muzik dalam pentas kertas ataupun kamisubay. Contohnya, ini adalah bagaimana muzik itu boleh membantu. Kalau guru itu menguasai sedikit teori, tentu sekali ia dapat integrasi sambil dia belajar tentang pelajaran lain, contohnya bahasa menggunakan pentas kertas, menggunakan kamisubay. Dia dapat menerapkan, mengintegrasikan muzik itu secara teori yang mesti cikgu faham, dan pelajar akan secara tidak langsung akan faham juga tentang unsur muzik ini di dalam kamisubay. Contohnya yang pertama itu yang bulat sekali itu ialah dipanggil semi brief. Kalau kita mainkan semi brief itu, contohnya saya tepuk ataupun 1, 2, 3, 4. Itulah panjang nilai dia. Ini dipanggil irama. Unsur irama di dalam muzik itu. Yang kedua, dia ada minim di sana. 2 minim. Maksudnya dalam satu bar dia kiraan 4, tetapi dia panjangnya 2 kali. Maksudnya di sini. Kalau yang tadi panjangnya 1, 2, 3, 4. Dalam bar kedua itu ada 2 minim. 1, 2, 3, 4. Kalau diintegrasi dalam menggunakan alat muzik, dia banyak alat muzik. Contoh sini. Ini dalam untuk semi brief, dia akan main macam ni. 2, 3, 4. Yang kedua, 1, 2, 3, 4. Kemudian bar ketiga itu ialah crochet. Kalau crochet tu, kalau kita terap dalam konteks alat muzik, maksudnya dia kira 4 tetapi sekali-sekali. Yang akhir sekali itu ialah quiver. Di mana dalam satu bar itu ada 8 irama, pola irama, tetapi kiraannya 4. Contohnya 1 and 2 and 3 and 4 and. Jadi 8 kali kita akan bermain. Jadi cikgu itu dia mesti
sekurang-kurangnya tahu sedikit tentang teori supaya bila mengajar nanti budak itu, pelajar-pelajar kita akan faham juga muzik sambil dia belajar bahasa ke ataupun belajar mata pelajaran matematik. Yang seterusnya ialah tentang konsep melodi dalam muzik yang perlu kita terapkan. Contohnya not itu kita boleh gunakan solfa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi yang pertama tadi adalah irama, yang ini tadi yang ada menaik, konsep dia menaik itu dipanggil melodi. Kita boleh gunakan teori-teori ini dalam konteks bila kita mengajar menggunakan pendekatan Kamishiba ini. Jadi cikgu faham, cikgu sambil itu akan menerapkan konsep muzik itu di dalam pembelajaran Kamishiba. Sebab yang penting muzik pelajar-pelajar atau murid memang dia sukakan muzik. Okey, contoh ini. Ini ialah melodi. Inilah adalah melodi. Contohnya kita mengajar bahasa Inggeris. Kita boleh gunakan melodi ini. Do, re, mi, fa, so, so, mi, so, mi, so, fa, mi, re, do. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah kalau kita mengajar matematik sambil kita ajar dia menyanyi, kita juga mengajar, kita akan menerapkan pembelajaran contohnya dalam subjek matematik. Contohnya kalau kita mengajar subjek bahasa Melayu, contohnya A, B, C, C, D, E, F, G, H, I. Jadi kita gunakan teori itu untuk mengajar huruf lah, A, B, gitu ya. Jadi di dalam bila kita mengajar konsep jajanan tadi, mungkin buah-buahan kita letakkan huruf A ya, banyak buah-buahan dengan nama di depannya. Kalau dia apple A, jadi kita boleh gunakan konsep-konsep begitu dan sambil itu kita menyanyi dan kita mengajar mereka huruf. Baik, satu lagi klasifikasi alat muzik ini penting juga. Konvensional, alat muzik konvensional apa dia? Jadi cikgu kena faham juga apa dia alat muzik konvensional yang ada. Yang di sini semua konvensional seperti yang bertali, contohnya gitar, brass, trumpet, alat tiup, kemudian elektronik, keyboard, vokal itu adalah konvensional. Dan selain daripada konvensional, bagaimana kita menggunakan alat muzik konvensional ni? Banyak contoh di bilik ini pun banyak alat muzik macam-macam. Jadi cikgu boleh menggunakan apa alat muzik yang terdapat di dalam kelas ni, dibawa kepada pentas kertas itu sambil dia memain alat muzik, cikgu menjual barangan. Yang contoh saya kata tadi, kalau barang itu kalau tentunya kita mengajar huruf tadi A, B, C, D, E, F, letak akan pada buah-buahan. Jadi dia dah integrasi banyak. Satu dia ada maujud kepada huruf, kepada alat muzik. Mungkin alat muzik diletakkan cikgu di tepi ni, macam ni. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi mungkin ada buah-buahan itu ada digunakan untuk aktiviti berjual beli dalam pembelajaran. Yang kedua bukan konvensional. Apa dia? Jadi banyak unsur muzik itu
banyak klasifikasi alat muzik itu sendiri boleh kita gunakan bila kita mengajar pentas kertas itu sendiri. Inilah inovasi di dalam pembelajaran. Kalau bukan konvensional, macam perkusi badan. Contoh kita menggunakan perkusi badan, tepuk. Contohnya tepuk. Contoh kita mengeja, membunyikan suku kata. Contoh suku kata, contoh ada. Ada. Apa yang penting di sini ialah muzik itu sendiri dan memvariasikan. Muzik itu sendiri memvariasikan suasana dan juga emosi pelajar, sebab pelajar-pelajar ini suka bermain. Dengan pelbagai corak irama yang kita gunakan, sama ada dengan bukan konvensional dan konvensional itu dia boleh membantu meningkatkan minat pelajar itu belajar. Ini perkusi badan. Kemudian yang kedua bahan-bahan terpakai. Banyak bahan terpakai itu macam kotak, macam tin minuman itu boleh kita gunakan untuk mengajar. Boleh kita gunakan untuk mengajar pentas kertas. Maksudnya penjual itu sendiri dia memainkan alat muzik sebagai sokongan kepada minat pelajar itu belajar. Kemudian kesan bunyi. Kesan bunyi contoh mungkin kesan bunyi ho, itu pun kesan bunyi. Kemudian tu ho ha 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 e bunyinya a kalau ba b ba jadi macam-macam yang kita boleh gunakan daripada kesan bunyi itu sendiri. Kesan bunyi boleh kita gunakan daripada perkusi badan dan juga kesan bunyi dan bahan terpakai itu. Jadi tujuan utamanya ialah bagaimana kita integrasikan muzik itu yang sememangnya menjadi satu daripada sumber yang boleh mendekatkan pembelajaran kita dengan pelajar. Itu tadi yang saya sebut tadi lah bertali, brass, perkusi, elektronik, vokal. Kemudian di dalam pembelajaran ini bila kita mengintegrasi, contohnya kita nak mengajar mata pelajaran bahasa Melayu atau matematik, emosi belajar itu, minat tu yang saya katakan tadi itu penting. Jadi emosi ini boleh kita gunakan di dalam pembelajaran lah. Contohnya dalam nyanyian ataupun permainan alat muzik. Kalau dia emosi sedih, bagaimana? Bagaimana kita menerapkan emosi sedih itu? Kemudian ada riang, kecewa, semangat, memberontak. Dan itu elemen muzik yang boleh ataupun unsur-unsur muzik yang boleh kita terapkan. Ataupun dari segi mood muzik itu boleh kita perkayakan di dalam pengajaran kita. Contohnya, contoh kita lihat hubungan visual cerita visual dengan muzik. Kini ada satu contoh lah hubungan cerita visual dengan muzik. Apabila ini perasaan di dalam kita boleh buat lagu ini sebenarnya boleh buat lagu. Apabila contoh ini ialah lirik dia. Apabila harimau itu mengaum, kita cerita pada pelajar. Semua binatang berlari
menyembunyikan diri. Apabila harimau mengaum, maksudnya emosi itu apa? Emosi itu adalah emosi yang garang. Jadi macam mana bunyi alat muzik dia? Tentu sekali kita akan menggunakan alat muzik yang besar, yang besar macam drum yang besar. Ada beberapa drum lah, mungkin macam ini pun okey juga. Kita boleh gunakan. Contohnya macam ini ya. Apabila harimau itu mengaum, semua binatang berlari menyembunyikan diri. Binatang yang tidak sempat melarikan diri pasti akan menjadi mangsa harimau itu. Okay, jadi kita boleh gunakan dengan satu alat muzik ini, kita boleh ekspres, kita boleh menyampaikan jiwa, emosi kepada pengajaran, walaupun ia pengajaran bahasa Melayu ke ataupun pengajaran matematik. Kita boleh menggunakan alat muzik ini. Macam-macam alat muzik kita boleh guna. Kita boleh bawa apa saja. Yang saya sebut sekali tadi ialah konvensional. Alat muzik konvensional boleh. Alat muzik konvensional maksudnya alat muzik biasa yang kita pakai untuk bermain alat muzik lah. Macam yang bertali dia gitar. Gitar tu banyak tempat yang boleh kita buat efek muzik. Dia punya badan dia punya tali kecil, tali besar, semua boleh kita integrasi di dalam pembelajaran itu. Sambil kita bermain gitar, kalau kita pandai bermain gitar lah. Ya, sebenarnya integrasi muzik dalam persembahan pentas kertas, jadi kita perincikan sumber cerita, teks. Apabila harimau itu mengaum, itu teks. Teks itu dalam apa? Dalam skrip. Dia belajar di dalam menggunakan bahasa Melayu. Katakan subjek itu adalah bahasa Melayu. Kemudian intonasi rendah kepada kuat. Jadi itu yang saya buat tadi. Intonasi ataupun dinamik di dalam muzik. Integrasi muzik itu apabila harimau itu mengaum, itulah perasaan dia. Jadi sebenarnya ini satu contoh. Jadi kita boleh fikirkan apa-apa lain lagi cara lah yang berkait dengan muzik yang boleh membantu pembelajaran ini. Muzik dia apa? Muzik yang digunakan alat muzik, drum, tom-tom, mana-mana yang macam ni pun boleh. Kemudian yang kedua, mainkan dengan lembut kepada kuat. Jadi daripada penjelasan saya tadi bahawa sebagai cikgu untuk mengajar murid, muzik itu penting. Juga apa yang disebut sebagai pentas kertas itu sendiri, dia mengintegrasikan drama, seni visual dan juga muzik. Jadi muzik itu penting supaya dapat membantu dua elemen, dua bidang ni tadi, iaitu seni visual dan juga drama dalam memantapkan lagi pendekatan pengajaran menggunakan kaedah Kamishibai ataupun pentas kertas. Sekalung ucapan terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga pembentang kita pada petang yang mulia ini kerana sudi meluangkan masa dan waktu untuk berkongsi bersama idea baharu dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran, khususnya untuk penggunaan guru generasi masa kini. Oleh yang demikian, dapat dirangkumkan bahawasanya di sini pembinaan bahan kaedah didik hibur Kamishibai Kadihika amat menarik dan sesuai digunakan dalam aktiviti perancangan dan pembelajaran, khususnya di dalam bilik darjah. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, seterusnya kita akan beralih ke sesi yang terakhir,